Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekalian apresiasi buat pengurusi majlis yang dihormati kombinasi intelektual kehakiman berbisi, seterusnya saudara-saudari pembangkit revolusi ummah sekalian. Tampilnya saya di pentas ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Anasir Skamer di Malaysia dan Solusinya. Begitulah tajuk syarahan saya pada hari ini. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa anasir dapat didefinisikan sebagai unsur atau faktor kepada isu tersebut. Frasa seterusnya iaitu skamer. Apabila diterjemahkan kepada perkataan bahasa Melayu, ia bersesuaian dengan perkataan penipu, iaitu membawa maksud seseorang yang memperdayakan mangsa untuk mengaut keuntungan. Dari definisi tadi, jelaslah bahawa skamer adalah penjenayah senyap yang kini kian bergerak aktif di Malaysia. Persoalannya, sejauh manakah anasir skamer ini telah mempermainkan rakyat Malaysia dan bagaimana solusi yang terbaik bagi menangkis permasalahan ini? Bagi menuntaskan segala persoalan, 3 pragmatik perdana serta solusinya akan saya bawakan bersama anda. Saudara-saudari, pragmatik pertama saya menurut Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Datuk Seri Mustafa Ali telah menyatakan antara faktor penyumbang kegiatan ini adalah kewujudan akaun kedai atau lebih dikenali sebagai new account dalam melancarkan urusan pemindahan wang dari mangsa kepada skamer. Lebih menyedihkan, bermodalkan RM500, pemilik asal akaun tersebut dengan mudahnya menjual akaun mereka bagi menjayakan agenda jenayah perantara kepada sang skamer memindahkan wang harap yang didapatinya dari mangsa penipuan atas talian ini. Perkara ini menjadi semakin rumit apabila wang mangsa yang telah ditipu itu kemudiannya dipindahkan pula ke beberapa akaun kedai lain sebelum akhirnya dikeluarkan dalam tempoh yang singkat, menyebabkan ia sukar dijejaki oleh mangsa maupun pihak berkuasa. Simulasi ini kebanyakannya dipraktikkan oleh beberapa jenis skamer seperti Makau Scam, Scam Cinta, Scam Pinjaman Online, Scam Password dan lain-lain. Pekerjaan yang mudah lagi singkat ini sebenarnya tidak kekal lama. Ibarat sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah tua. Malah lebih mengejutkan, hasil yang dibuat dari kerja kotor ini bakal menjadi darah dagingnya hingga ke keturunan seterusnya. Sesungguhnya Allah amat melarang perbuatan memakan harta orang lain secara batil, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tawadum minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Hadirin sekalian pemegang amanat bangsa, beralih kita kepada pragmatik kedua saya. Peningkatan kes penipuan secara atas talian ini juga turut didorong oleh penggunaan teknologi yang serba canggih dan penipuan melalui media sosial serta
ini telah diolah dan diperkemaskan dengan pelbagai cara dan teknik dari si pemangsa, antaranya melalui aktiviti penggodaman. Buktinya, menerusi laporan Ketua Audit Negara NKAN 2021 Siri 2 mendedahkan satu kes penggodaman maklumat pengguna aplikasi MySejahtera telah dimuat turun oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan sebanyak 1.12 juta cubaan memecah masuk aplikasi tersebut dan sejumlah 3 juta maklumat penerima vaksin melalui sistem MySejahtera telah dimuat turun oleh si penggodam. Penipuan cyber ini dikategorikan sebagai perbuatan hianat amanat atau menyeleweng harta tersebut untuk dimiliki oleh pelaku. Rasulullah SAW melarang jual beli yang berunsurkan seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasar wa an bai'il gharar." Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasyam, yakni melempar batu, dan jual beli gharar, iaitu ketidakjelasan. Riwayat Muslim. Antara bentuk jual beli gharar yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah dengan menjual barang yang tak mampu diserahkan. Hal ini kerana sebarang kontrak atau perjanjian yang terbina atas permufakatan bersama haruslah dipatuhi. Pencabulan hadap kontrak dilarang sama sekali. Hadirin hadirat pembangun ummah, pragmatik terakhir saya kali ini tertumpu kepada permekasaan sektor keselamatan cyber dalam menjaga data. Bagi merungkai permasalahan ini, bidang keselamatan cyber negara perlu terus diperkemas dan diperkasarkan seiring dengan perubahan era digital yang semakin mencabar serta kompleks. Justru itu, tumpuan utama perlu diberikan kepada pembangunan bidang ini seperti pelaksanaan dan pengoperasian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC. Selain itu, kerjasama dari orang awam juga perlu dititik beratkan. Orang ramai digesak untuk sentiasa waspada dan mengamalkan amalan yang terbaik bagi mengurangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber. Hadirin yang dikasihi, sebagai penutup tirai syarahan saya, izinkan saya simpulkan satu konklusi. Penangkisan anasir-anasir ini juga memerlukan usaha sama dari pihak kerajaan dan orang awam yang sentiasa bersama berganding bahu menggembleng tenaga bagi memastikan aktiviti si penjenayah ini terus-menerus dapat disekat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Siti Hajar binti Yusof dari Sekolah Madinah. Dengan berakhirnya persembahan